Kalau Sayyidina Umar tu, Masya Allah, Sayyidina Umar ni kalau dia berjalan, syaitan tengok, syaitan cari jalan lain. Nampak Sayyidina Umar cari jalan lain, tak nak bertembung. Kita pula mungkin syaitan tengok, oh tu geng tu, kawan tu, teman setia anda. Sebab kita tak kenal tipu daya syaitan. Kita kata kita nak jauh pada syaitan, tapi kita tak tahu bisikan syaitan apa. Kita rasa itu bisikan-bisikan yang baik. Rupanya tipu daya syaitan. Nak sebut surah Al-Ikhlas, namanya Al-Ikhlas, subhanallah. Kalau kita beramal dengan 3 kul, kita melatih diri kita ikhlas. Dalam setiap ayat surah Al-Ikhlas, setiap ayatnya cerita tentang Allah. Hebatnya surah Al-Ikhlas. Kalau kita tengok surah lain, yang pendek ataupun yang panjang, walaupun inna ataina sekalipun, cerita bukan menyentuh hal zat Allah, tapi qul huwallah, 4 ayat semua zat Allah. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad, satu, esa. Allahu samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada apa-apa pun yang setara, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sebab itu orang yang beramal dengan surah Al-Ikhlas, ulang sampai 10 kali. Kita bukan kata mudahnya nak dapat istana Allah. Tetapi bila dia beramal setiap hari 10 kali, setiap kali baca 10 kali, akhirnya dia jadi orang ikhlas. Orang yang ikhlas akan dibina istana di syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita takut kalau kita sebut amalan yang ringan tapi ganjarannya besar. Dia kata kalau macam tu, walaupun tak jaga aurat, walaupun tak solat, baca je surah Ikhlas 10 kali, ada istana kat syurga. Sebab kita tak boleh fahami dari segi zahir hadis tu saja. Daripada kita beramal surah Ikhlas itu, akhirnya kita ikhlas taat semua perintah Allah. Kita mula memakai pakaian yang Allah redha. Kita mula meninggalkan segala larangan Allah. Bila kita mula hati yang ikhlas kerana Allah, kita datang kerja pun dengan hati yang kuat, hati yang tabah walaupun ada ujian. Sebab hati dah ikhlas kerana Allah. Bos tak puji, tak naik pangkat, orang tak mention kita, tak apa, kita dah ada hati yang ikhlas. Setiap hari ulang surah Ikhlas, setiap kali ulang 10 kali. Akhirnya kita dah tak terkesan dengan pujian manusia. Kita tak terkesan dengan makian atau hinaan manusia. Sebab kita memiliki surah Al-Ikhlas, kita memiliki ikhlasan, hasil tarbiyah istiqamah kita baca surah Al-Ikhlas. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tips tu nampak macam ringan, tapi ia berat sebenarnya nak buat. Nak beramal dengan 3 kul. Sebelum tidur beramallah sebanyak mungkin untuk dibaca, dan beramal dengan surah Al-Ikhlas. Syaitan tak boleh ganggu orang-orang yang ikhlas. Syaitan boleh ganggu orang yang kuat ibadah. Syaitan boleh ganggu orang yang kuat puasa, kuat baca Quran, semua boleh ganggu. Tapi orang yang ikhlas semata-mata dibuat kerana Allah. Sebab keikhlasan akan diuji, betul kan? Buat kerana selama ni rasa buat kerana Allah. Tiba suami buat perangai. Contoh ya, Ustazah, saya tak redha 30 tahun saya keluarkan duit saya. Saya kan punya cara dulu, selalu isteri-isteri yang baik, yang salihah, subhanallah. Ustazah 30 tahun gaji saya tak pernah berkira. Saya buat itu, saya buat ni, semuanya Ustazah. Tapi hari ini Ustazah, dia buat perangai sekian-sekian, saya tak redha apa yang saya dah bagi. Barulah saya kata, puan, ikhlas itu sangat mahal. 30 tahun puan buat selama ni, berbakti pada suami apa, sebab masa tu bahagia, betul kan? Rupanya marilah kita muhasabah, rupanya sama ni kita buat kerana suami, bukan kerana Allah. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya tak kuat Ustazah, apa yang suami buat hari ni teruk sangat. Saya kata, puan, baik puan sebut, ya Allah, aku redha dengan apa yang telah aku lakukan selama ni, terimalah sebagai satu ibadah. Tapi aku tak redha dengan apa yang dia buat hari ni. Jangan sampai nak padamkan semua kebaikan yang kita buat selama ni. Sebab itu kadang-kadang kita rasa kita ikhlas didik anak, jaga anak, besarkan anak kerana Allah. Rupanya ada waktu ketika anak menyakiti hati kita, kita ungkit balik semua. Bahawa kita sedar sama ni kita buat kerana anak. Sama ni kita kerja okey, efisien. Ada 1 tahun je bos tak mention kita, bos tak pandang kita, kita mula rasa tak seronok kerja. Baru kita faham sama ni kita kerja sebab bos rupanya. Sebab tu ikhlas ni sangatlah mahal. Walaupun saat kita diuji dengan manusia yang kita buat itu, kita tetap redha, kita tetap boleh terima, kita tetap bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah.